Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mazlan bin Ali, nomor matriks BA 18111084. Saya akan membentangkan tajuk pembentangan saya, yaitu jenayah alam sekitar di Malaysia. Terdapat beberapa faktor mengapa saya memilih jenayah alam sekitar di Malaysia. Salah satu faktornya adalah disebabkan oleh status negara Malaysia itu sendiri, yaitu Malaysia sebagai sebuah negara yang sedang membangun. Faktor yang kedua adalah Astro Awani telah melaporkan bahwa pada tahun 2019, Malaysia menjadi sebuah negara yang menduduki tangga pertama mengenai pencemaran alam sekitar di dunia. Oleh hal yang demikian, saya memilih tajuk ini untuk melihat tren kes jenayah alam sekitar bermula daripada tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019. Seterusnya, saya akan membentangkan pengenalan kepada jenayah. Apa sebenarnya jenayah? Jenayah merupakan sebuah perlakuan atau aktiviti yang menyalahi undang-undang yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Berdasarkan kajian-kajian lepas yang dilakukan, terdapat beberapa tokoh yang telah memberikan definisi kepada jenayah. Antara tokoh tersebut adalah John Scott. Beliau telah mendefinisikan bahwa jenayah adalah suatu kesalahan yang melampaui pribadi dan pihak awam, melanggar peraturan larangan atau undang-undang yang mana hukuman atau sekatan yang sah, dan memerlukan campur tangan pihak berkuasa. Selain daripada John Scott, Zaina Nasoha juga telah memberikan definisi beliau mengenai dengan jenayah. Beliau telah mendefinisikan bahwa jenayah sebagai satu perbuatan yang menggugat keamanan dan kestabilan masyarakat suatu tempat atau negara. Seterusnya, saya akan memberikan pengenalan kepada pembangunan. Pembangunan merupakan sebuah proses membangunkan atau memajukan sebuah kawasan sehingga memberikan impak yang positif dalam pelbagai aspek seperti aspek ekonomi, aspek sosial, aspek politik, dan aspek kemasyarakatan. Pada era globalisasi ini, pembangunan merupakan sebuah proses di mana kita tidak dapat dielakkan dalam sebuah negara, khususnya negara yang sedang membangun seperti Malaysia. Seperti yang kita tahu, pembangunan merupakan salah satu perkara yang baik, yang banyak memberikan sumbangan kepada negara, bangsa, dan agama. Namun, kesan-kesan negatif daripada proses pembangunan juga merupakan perkara yang tidak dapat dielakkan. Terdapat banyak kesan-kesan negatif daripada proses pembangunan. Antara salah satu kesan tersebut adalah peningkatan kadar jenayah di kawasan bandar atau di kawasan yang sedang membangun. Seperti yang kita sedia maklum bahwa jenayah merupakan salah satu fenomena yang dapat dikategorikan kepada banyak kategori. Antara kategori jenayah adalah jenayah kekerasan, jenayah bukan kekerasan, dan juga jenayah alam sekitar. Jenayah alam sekitar merupakan salah satu fenomena yang tidak dapat dielakkan di dalam kebanyakan negara, khususnya negara yang sedang membangun seperti Malaysia. Sebagai negara yang sedang membangun dan mempunyai proses pembangunan yang rancak dan pesat, jenayah alam sekitar di Malaysia dapat dilihat di banyak kawasan yang sedang membangun, khususnya di kawasan-kawasan bandar. Pada tahun 2019, Malaysia telah direkodkan menjadi sebuah negara yang menduduki tangga pertama mengenai kadar pencemaran yang paling tinggi di dunia. Perkara ini disebabkan oleh banyak faktor-faktor khusus. Dan antara faktor-faktor tersebut adalah pembangunan. Seperti yang kita tahu, Malaysia merupakan sebuah negara yang sedang membangun. Oleh hal yang demikian, kadar pencemaran di Malaysia semakin meningkat kerana pembangunan yang rancak dan pesat di dalam negara tersebut. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan berlakunya jenayah alam sekitar di Malaysia. Antara salah satu faktornya adalah penyalahgunaan kuasa oleh pihak berkuasa.
Pihak berkuasa menggunakan kuasa mereka untuk meluluskan proyek-proyek pembangunan yang tidak seharusnya dilakukan di kawasan-kawasan yang berisiko tinggi. Selain itu, jenayah alam sekitar juga boleh disebabkan oleh pengubahsuaian kendaraan. Perkara ini berlaku apabila pengubahsuaian tersebut menyebabkan berlakunya pelepasan asap hijau dari kendaraan ke ruang udara, khususnya di kawasan bandar. Jabatan Alam Sekitar dan Air merupakan salah satu jabatan yang diberi kuasa oleh pihak kerajaan Malaysia untuk menguruskan jenayah berkaitan dengan alam sekitar. Berdasarkan statistik saman jenayah alam sekitar yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar dan Air, rekes jenayah alam sekitar di Malaysia menunjukkan satu tren yang stabil atau seimbang. Perkara ini dapat dilihat dengan jelas melalui statistik yang diambil bermula pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019. Pada tahun 2016, kes jenayah alam sekitar merekodkan sebanyak 427 kes dengan kadar peratusan sebanyak 29%. Pada tahun 2017 pula, kes saman mengenai jenayah alam sekitar adalah sebanyak 326 kes dengan kadar peratusan sebanyak 22%. Seterusnya adalah kes pada tahun 2018. Kes berkaitan dengan jenayah alam sekitar pada tahun 2018 adalah sebanyak 415 kes dengan jumlah peratusan sebanyak 28%. Pada tahun 2019 pula, kes jenayah alam sekitar pada tahun 2019 menunjukkan kes sebanyak 324 kes dengan kadar peratusan sebanyak 22%. Berdasarkan statistik ini, dapat kita simpulkan bahwa tren jenayah alam sekitar di Malaysia berada dalam kadar yang seimbang, di mana kita melihat pada tahun 2016 hingga 2017 berlaku penurunan tren kes jenayah, yaitu daripada 427 kes menurun kepada 326 kes. Namun, kes ini kembali meningkat pada tahun 2018, yaitu kepada 415 kes. Namun, pada 2019, kes ini dilihat kembali menurun kepada 324 kes. Oleh hal yang demikian, dapat disimpulkan bahwa kes jenayah alam sekitar di Malaysia berada pada tahap yang seimbang pada setiap tahun. Menurut laman web Jabatan Alam Sekitar dan Air Malaysia, penggunaan pelbagai jenis kenderaan di kawasan bandar merupakan salah satu faktor yang menyumbang kepada pencemaran alam sekitar yang paling tinggi di kawasan bandar di Malaysia. Dalam konteks jenayah alam sekitar, terdapat 4 kategori kenderaan yang banyak menyumbang kepada kes jenayah alam sekitar. Antara kategori tersebut adalah kategori lori, kategori K atau van, kategori bus, dan kategori truk ringan. Berdasarkan statistik, jumlah saman pelakuan jenayah alam sekitar mengikut kategori kenderaan, kategori lori merupakan kategori yang paling banyak menyumbang kepada berlakunya pelakuan jenayah alam sekitar di kawasan bandar. Perkara ini dapat dilihat dengan jelas melalui statistik yang telah direkodkan pada tahun 2017, 2018, 2019. Kategori lori merupakan kategori yang paling banyak merekodkan kes jenayah, yaitu pada tahun 2017, kategori lori melaporkan sebanyak 268 kes saman yang dikeluarkan. Pada tahun 2018 pula, kategori lori adalah sebanyak 32 kes saman yang telah dikeluarkan oleh pihak Jabatan Alam Sekitar dan Air. Pada 2019 pula,
Case yang direkodkan mengikut kategori lori adalah sebanyak 324 case. Manakala kadar pelakuan jenayah bagi kategori K dan VAN pula adalah kategori yang paling rendah, yaitu pada 2017 K atau VAN hanya melaporkan sebanyak 8 kes saman yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar Malaysia. Namun, jumlah ini meningkat kepada 21 kes pada tahun 2018 dan terus meningkat pada tahun 2019, yaitu sebanyak 23 kes yang direkodkan. Kategori trek ringan pula merupakan salah satu kategori yang kedua tertinggi selepas lori merekodkan kes pelakuan jenayah alam sekitar di kawasan bandar. Pada tahun 2017, trek ringan mencatatkan sebanyak 32 saman yang dikeluarkan oleh pihak Jabatan Alam Sekitar Malaysia. Kes ini menurun pada tahun 2018, yaitu sebanyak 32 kes. Namun, kes ini meningkat semula pada tahun 2019 dengan merekodkan kes sebanyak 55 saman yang dikeluarkan oleh pihak Jabatan Alam Sekitar dan Air Malaysia. Dapat disimpulkan bahwa penyumbang kepada pelakuan jenayah alam sekitar mengikut kategori kenderaan di kawasan bandar banyak disumbangkan oleh kategori lori, yaitu dengan merekodkan kes jenayah yang paling tinggi, yang hampir mencecah ratusan kes. Mengikut peratusan saman pelakuan jenayah alam sekitar mengikut kategori kenderaan dan mengikut tahun menunjukkan bahwa lori melaporkan sebanyak 29% pada tahun 2017 dan meningkat pada tahun 2018, yaitu sebanyak 36% dan kembali menurun pada 2019 sebanyak 34%. Kategori K atau VAN pula pada 2017 kes pelakuan jenayah adalah sebanyak 15% dan meningkat mendadak pada tahun 2018, yaitu sebanyak 40%, dan terus meningkat pada tahun 2019 sebanyak 40%. Kategori bus pula merekodkan pada 2017 sebanyak 19% dan meningkat pada tahun 2018, yaitu sebanyak 55%, dan kembali menurun pada 2019, yaitu sebanyak 27%. Bagi kategori trek ringan pula, pada tahun 2017 adalah sebanyak 30% dan menurun pada tahun 2018 kepada 26% dan kembali meningkat pada tahun 2019 dengan jumlah peratusan sebanyak 44%. Berikut menunjukkan statistik jumlah kes jenayah mengikut kategori kenderaan. Dapat dilihat dengan jelas bahwa kadar jenayah alam sekitar berada pada tahap yang seimbang pada setiap tahun. Seterusnya, saya akan membincangkan mengenai pengaruh pembangunan kepada tren jenayah alam sekitar di Malaysia. Salah satu pengaruh pembangunan kepada tren jenayah alam sekitar di Malaysia adalah pembangunan menyebabkan peningkatan jumlah populasi di kawasan bandar. Perkara ini merupakan perkara yang tidak dapat dielakkan, terutama di kawasan bandar. Hal ini demikian kerana kemasukan penduduk luar bandar ke kawasan bandar merupakan salah satu fenomena kesan daripada proses pembangunan. Perkara ini secara langsung menyebabkan berlakunya peningkatan populasi di kawasan bandar. Seperti yang kita tahu, semakin banyak peningkatan kadar populasi di bandar bermaksud semakin banyak peningkatan kadar pencemaran di kawasan bandar. Keadaan ini dapat menunjukkan bahwa peningkatan populasi di kawasan bandar menyebabkan berlakunya peningkatan kadar jenayah alam sekitar di kawasan bandar. Hal ini demikian kerana semakin banyak
populasi di kawasan bandar, semakin banyak bahan sisa buangan yang akan dikeluarkan mengikut disebabkan oleh aktiviti harian manusia. Seterusnya adalah peningkatan kadar pencemaran di kawasan bandar. Seperti yang kita tahu bahwa pencemaran merupakan salah satu fenomena yang berlaku akibat daripada kesan proses pembangunan. Di kawasan bandar, perkara pencemaran ini merupakan salah satu isu yang banyak berlaku bukan sahaja di Malaysia, tetapi juga turut berlaku di luar negara. Keadaan ini disebabkan oleh proses pembangunan yang menyebabkan pengurusan alam sekitar tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh hal yang demikian, perkara ini secara langsung menyebabkan berlakunya peningkatan kes alam sekitar di kawasan bandar-bandar di Malaysia. Seterusnya, pengaruh pembangunan kepada tren jenayah alam sekitar di Malaysia adalah pembangunan menyebabkan berlakunya peningkatan kes penyalahgunaan kuasa oleh pihak berkuasa. Penyalahgunaan kuasa merupakan salah satu isu yang sering berlaku dalam membangunkan sebuah kawasan. Keadaan ini berlaku apabila pihak berkuasa memutuskan proyek pembangunan di kawasan-kawasan yang berisiko tinggi untuk berlakunya pencemaran. Pelaksanaan proyek pembangunan di kawasan yang tidak sesuai boleh menyebabkan berlakunya kadar pencemaran yang lebih tinggi. Perkara ini secara langsung menyebabkan berlakunya kesalahan-kesalahan berkaitan dengan pencemaran alam sekitar. Perkara ini berlaku kerana tindakan manusia yang membangunkan alam sekitar secara tidak teratur menyebabkan keseimbangan alam sekitar terganggu. Oleh hal yang demikian, pencemaran tersebut menyebabkan berlakunya kes jenayah alam sekitar di kawasan-kawasan tertentu. Terusnya, saya akan membentangkan mengenai implikasi tren jenayah alam sekitar di Malaysia. Terdapat beberapa aspek yang boleh dilihat melalui implikasi tren jenayah alam sekitar di Malaysia. Antara aspek-aspek tersebut adalah aspek sosial, aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek pembangunan. Dari segi aspek sosial, terdapat beberapa implikasi. Antaranya adalah implikasi terhadap kesihatan manusia. Tren jenayah alam sekitar yang menyebabkan berlakunya peningkatan kadar pencemaran di kawasan tersebut. Pencemaran seperti pencemaran udara boleh menjejaskan kesehatan manusia. Perkara ini berlaku apabila gas-gas beracun seperti gas karbon dioksida, gas rumah hijau dilepaskan ke ruang udara. Perkara ini secara langsung boleh menjejaskan kesihatan manusia seperti sesak napas, penyakit kulit, dan sebagainya. Seterusnya adalah menjejaskan sumber air untuk keperluan manusia. Antara implikasi peningkatan tren jenayah alam sekitar dari segi aspek sosial adalah menjejaskan sumber air untuk keperluan manusia. Salah satu kategori jenayah alam sekitar adalah menyebabkan berlakunya pencemaran kepada sumber air seperti sungai dan tasik. Perkara ini berlaku apabila proses pembangunan yang dilaksanakan tidak teratur, menyebabkan berlakunya pencemaran kepada sumber air. Perkara ini berlaku apabila sisa-sisa pembangunan daripada proses pembangunan tidak diuruskan dengan baik dan hanya dilepaskan ke kawasan sungai. Perkara ini boleh menjejaskan sumber air untuk keperluan manusia. Implikasi terhadap aspek sosial seterusnya adalah menjejaskan kesejahteraan generasi akan datang. Peningkatan tren jenayah alam sekitar menunjukkan bahwa kadar pencemaran alam sekitar meningkat. Perkara ini secara langsung akan merosakkan alam-alam sekitar yang amat penting untuk kegunaan generasi akan datang. Apabila alam sekitar tercemar, maka terjejaslah kesejahteraan generasi akan datang. Seterusnya adalah implikasi tren jenayah alam sekitar terhadap aspek ekonomi. Antara salah satu implikasinya adalah kemusnahan harta benda.
Tren jenayah alam sekitar yang meningkat menunjukkan bahwa kadar pencemaran berada pada tahap yang amat membimbangkan. Pencemaran merupakan salah satu bentuk kerusakan alam sekitar yang berlaku akibat daripada proses pembangunan. Kadar pencemaran yang tinggi boleh mengakibatkan ekosistem alam sekitar hilang keseimbangan. Perkara ini secara langsung akan menyebabkan berlakunya bencana alam yang boleh mengakibatkan kemusnahan harta benda awam manusia. Seterusnya, peningkatan gas jenayah alam sekitar juga boleh mengakibatkan penurunan kadar kemasukan pelabur asing ke Malaysia. Perkara ini berlaku apabila kadar pencemaran yang amat tinggi di dalam negara kita boleh mengakibatkan kesejahteraan alam sekitar semakin menurun. Perkara ini akan mempengaruhi kadar kemasukan pelabur asing Indonesia. Hal ini demikian kerana pencemaran yang tinggi boleh menyebabkan berlakunya peningkatan kos pengeluaran sebuah operasi ekonomi. Aspek politik merupakan salah satu aspek yang juga turut terkesan dengan tren peningkatan jenayah alam sekitar. Salah satu implikasinya adalah perubahan akta dan undang-undang alam sekitar. Malaysia merupakan sebuah negara yang memiliki undang-undang alam sekitar yang tersendiri. Antara contoh undang-undang alam sekitar yang terdapat di Malaysia adalah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, Peraturan Kualiti Alam Sekeliling Influent Perindustrian 2019. Tren jenayah alam sekitar yang meningkat menunjukkan bahwa akta dan undang-undang sedia ada tidak mampu mengatasi permasalahan jenayah alam sekitar. Oleh hal yang demikian, akta dan undang-undang yang sedia ada perlu digubal agar dapat mengatasi peningkatan tren jenayah alam sekitar. Seterusnya adalah implikasi tren peningkatan jenayah terhadap aspek pembangunan. Antara implikasinya adalah membantukan proses pembangunan negara. Peningkatan tren jenayah alam sekitar menjadi petanda bahwa kadar pencemaran di Malaysia berada pada tahap yang sangat tinggi. Keadaan ini secara langsung menyebabkan proses pembangunan terpaksa diperlahankan agar jenayah alam sekitar dapat dikurangkan. Perkara ini bertujuan untuk menyeimbangkan proses pembangunan dan kemampanan alam sekitar. Hal ini demikian kerana proses pembangunan yang tidak seimbang boleh mendatangkan kesan negatif kepada ekonomi negara. Secara kesimpulannya, pembangunan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat dielakkan dalam sebuah negara, khususnya negara yang sedang membangun seperti Malaysia. Namun, pembangunan juga turut memberikan kesan-kesan negatif yang tertentu seperti peningkatan tren jenayah alam sekitar. Perkara ini telah mendatangkan banyak implikasi kepada pelbagai aspek seperti aspek sosial, aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek pembangunan. Perkara ini perlu diatasi agar pembangunan di Malaysia tidak terbantuk dan sentiasa berkembang dalam menuju sebuah negara yang maju.